Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalika wa adada li kamalih. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله. أنت خير الحافظين، أنت خير الحافظين، أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat kasih saya daripada Allah, malam ini boleh kita bertemu lagi. Allah beri izin boleh kita bersama lagi dalam majlis ilmu dengan secara online. Dalam kuliah kita jawi dengan secara maya. Secara demo duduk rumah demo, kita duduk rumah kita, masing-masing duduk rumah. Tapi walaupun kita duduk rumah, masing-masing kita boleh ambil manfaat. Gunakanlah kecanggihan ya Allah Ta'ala beri nikmat pada orang akhir zaman ni, berkena dengan Allah Ta'ala setuju, dapat redha Allah melalui kita gunakan perkara-perkara yang canggih gini. Gunakan alat ni lah, alat media ni. Ada orang ngajar, ada kuliah, ada ilmu agama, ada nasihat, ada tazkirah, tausiah. Semua kita ambilkanlah kesempatan tu dengar perkara-perkara baik. Moga-moga perkara yang kita dengar boleh jadi kegunaan, boleh jadi manfaat. Istami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Dengarkanlah perkara-perkara yang baik. Moga-moga kita boleh ikut perkara yang kita dengar tu. Alhamdulillah, bersama kita dalam majlis ilmu agama Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diampun segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ada dalam majlis-majlis yang barakat. Majlis yang Allah Ta'ala ampun dosa, majlis yang diminta ampun oleh para malaikat, hingga siapa benatai-benatai pun tutup keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu agama. Semoga kita menikmatilah, gunakanlah perkara-perkara yang Allah bagi kepada kita, sihat, kesempatan masa ruang,
Kita duk hidup lagi, hak Nabi kata ightanim khamsan qabla khamsin. Berebut ambillah 5 perkara sebelum ditipu atas kamu oleh 5 perkara. Duk hidup lagi kita. Gunakanlah masa hidup kita ni sebelum datang kematian. Gunakanlah masa sehat kita sebelum uzur sakit. Duk selepak, duk bangun tak boleh dah. Guna masa luar kita waktu mana Allah Ta'ala duk beri lagi. Bila satu waktu Allah akan cabut masa luar menyebabkan kamu sibuk. Tak ada masa untuk nak cari perkara yang Allah Ta'ala redha. Gunakanlah harta kamu kepada jalan Allah sebelum mana Allah Ta'ala tipu atas kamu kepapaan. Gunakanlah masa muda kamu sebelum Allah Ta'ala tipu tua. Bila tua mata pun tak nak nampak, kelabu dah mata, lingon-lingon tu pun kena duk jerakah sokmu kawan cucu kecek. Ini semua 5 perkara hak Nabi kata berebut ambil cepat-cepat sebelum ditipu oleh 5 perkara hak tersebut saat ni. Mati, sakit, masa tak luar dah, tua dah, mata-mata tak nampak, telinga pun tak nak dengar dah, sesak kedadak dah, tak ada perkara dah, nak guna harta kepada jalan Allah habis dah. Waktu ada mula tak ada nak beri, waktu Allah Ta'ala beri rezeki melipah ruah mula tak ada, jalan-jalan Allah duit kita masuk. Learning waktu yang tersebut ataupun 5 perkara tersebut, mana-mana yang ada lagi bersama dengan kita walaupun tak cukup 5, ambillah kesempatan mana-mana daripada 5 tu. Kerana Nabi kata pada hadis yang lain, 2 perkara ni kebanyakan orang mensia-siakan. Ni'matanin maghbunun fihima kathirun minan nas. 2 nikmat ni banyak ke manusia ni buat main-main. Kata orang tua buat halal bala. Orang tua ya kecil kemah dah. Orang tua kata buat halal bala lah budak ni. Halal bala. Main-main dengan 2 nikmat ni. Apa dia 2 nikmat tu? Termasuk juga 2 nikmat tu dalam 5 perkara hak Nabi suruh berebut tadi. Gapo dia? 2 perkara hak Nabi kata banyak manusia mensia-siakan. As-sihhatu. Pertama sehat. Sehat, waktu sehat ni habis kita umur waktu sehat ni kepada benda-benda yang Allah tak suruh, pada perkara-perkara yang tak boleh tolong dia daripada kematian kita. Guna sehat wak main tugi mari paksa batas kata pindah lagi berjalan kok tu berjalan kok ni mujur Allah hantar kau boleh duduk di rumah. Dek tu kau tak lekat kapung, tak lekat di rumah. Halo, duduk mana boy? Oh, duduk situ. Duduk mana? Sini kata pindah lagi. Engkau siapa orang berasa kata orang ni mati dah. Apa baca ngok kelik, ada lagi. Tak nampak. Kata pindah lagi ku. Nak raya atau luar masa ni untuk kita cari redha Allah dak. Untuk cari keserenok ke, untuk cari keramaian, untuk cari perkara-perkara yang tak boleh manfaat, tak boleh guna setelah daripada mati. Gunakanlah masa luar kita. Yalah kita nak pergi kana tidak salah gigilah. Cuma dalam pemergian kita itu ada gunaan. Guna apa? Bukan sekadar dunia, kerana kita tak sudah di dunia. Kita ni tak sudah di dunia ni. Kita ada satu negeri lagi kita akan pergi ni. Sebelum kita nak bangkit daripada mahsyar, kita akan ditransis di satu negeri yang panggil negeri barzakh, alam barzakh. Duduk situ nak kata berapa tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun pula duduk situ. Sama tara Allah nak beracur langit bumi. Situ bukan duduk saja, bukan duduk tidur. Ikut amalan kita. Kalau banyak amalan kebaikan, boleh tidur lah. Bolehlah kita nak jenera tekah tu nak tidur puas hati, bolehlah. Kerana kita bawa banyak bekalan. Kalau amalan kebaikan tak ada banyak hak lara, banyak hak jahat, banyak hak deraka, situ tempat gelepar, tempat menahung susuk sorga. Boleh itu dalam masa kita luar. Gunalah masa luar. Hak Nabi kata banyak manusia mensia-siakan masa luar, mensia-siakan kesihatan 2 perkara tu. Maka malam ni alhamdulillah muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa yang luar malam ni kita jangan mensia-siakan. Kita penuh dalam masa kita luar malam ni. Lepas pada kita semayang maghrib, semayang isyak, makan nasi dah. Lepas pada makan nasi dah, jangan belum tidur lagi. Mau tidur awal teh. Supaya hayya ni. Nah itu hayya duk ketok lagi rumah. Jangan adu tidur lagi. Dengar dulu perkara-perkara agama. Dengar perkara agama dulu, dengar nasihat dulu, dengar perkara-perkara yang membangkitkan kita kepada amalan, dengarkanlah perkara-perkara yang menyebabkan kita takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut kita satu hari kena duduk seorang diri dalam kubur. Kena dengar benda gini. Sama tara kita nak tidur. Tadi belum nak tidur, ambil peluang baca Quran.
sepatah dua berzikir istighfar, belum pada nak pejam mata, nak kata kan malam ni pejam mata kita hak akhir dah, khabar-khabar esok dah bergerak kerakung dah, tak bangun dah, orang panggil bulah dah, tak ada dah, meninggal dah. Itulah kebaikan yang kita perlu ambil kesempatan, ambil peluang, penuhilah di dalam umur hidup kita dengan pahala ibadat, dengan perkara yang Allah Ta'ala redha. Semoga-moga kita dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Lalu tu malam ni semacam mana biasalah, kita bersambung menyambungkan kitab-kitab kita, yang ni kita hadis. Sebelum pada kita nak masuk dalam bicara kita hadis pengajian kita, seperti mana biasalah, bukan sekadar kita nak dengar sorang perkara baik, kita nak share juga, kita nak bagi juga kepada saudara kita, nak bagi juga kepada adik-beradik kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, orang lain boleh dengar katik melalui share. Kita bagi. Kalau kita buat gula hari ni, kata contoh, lama tak makan gula kuning, berasa lapar gula kuning, belilah ikan uai 3 ekor, tahan tu kata ikan duk pek dapat rumah. Bila bergula tak kira lah untuk kita seorang nak makan tau. Bukan untuk kita seorang, tak ada adik kita, kakak kita duduk tepi rumah. Kalulah tak ada kena-mengena, jiran tetangga kita siapa juga semakuk dua nak menikmati gula kuning, tak lama tak makan, lama tak kecak, tak gitu. Kita bagi, tu perkara hak makan, begitulah juga pahala. Jangan pandai bagi barang makan, jangan pandai bagi barang serenuk je, bagi ratik perkara-perkara hak jadi pahala lepas pada mati. Antaranya kita share malam ni. Share tu bahasa putih. Bahasa Melayu kita panggil bagi. Bukan sekadar aku dok nak baik, aku nak juga saudaraku dapat kebaikan. Dah itu. Tu. Klik tu. Lek sebelah lek kanan dalam Facebook kita ya buat boleh bawah. Sebelah lek kanan, kalau kita buka besar sebelah lek kiri dah. Dek bawah tu. Ya buat share. Sarae Cocang Rora Karang share. Kalau orang hak sebelah Malaysia, Indonesia ya tak ada, itu bahasa Siam. Itu bahasa Thailand. Kalau lah bahasa Nungga SHAAI. Klik button share. Terkejut. Klik button share kita menyampaikan ataupun kita bagikan perkara-perkara yang baik gini kepada saudara mara kita, sahabat andai kita dan jiran tetangga kita boleh dengar, ataupun kepada sahabat-sahabat kita, kawan kita hak kita duk saing di dalam Facebook ini. Lebih kurang 5,000 orang saing kita dalam Facebook, orang lain boleh tengok. Orang duk follow kita lebih kurang 20,000 orang lain boleh ambil kegunaan dengan sebab kita share. Pala kita dengar suku, pala dengan sebab demo dengar hak kita share suku pula. Ini orang panggil tu laba 2 kali. 2 kali lipatkan ganda untuk kita suku, demo buat dengan sebab kita suku pula. Ini cara kita nego dengan Allah, perniagaan yang tiada rugi semata-mata. Perniagaan yang laba kita panggil. Kita nego dengan Allah tak ada rugi. Tak modal tak ada. Laba semua. Kita nego dengan Tuhan laba semua. Ni di antaranya kita bagi kebaikan. Ni kepada saudara kita yang bersama dengan kita malam ni, agak-agak suara nyata lek ni. Apa khabar sedang penonton yang bersama dengan kita lebih kurang 240 orang malam ni, apa khabar di kampung masing-masing daripada Marang, Terengganu, Abang Zakaria kita bersama anak-anak malam. Ahlan wa sahlan. Semoga Allah Ta'ala beri keberkatan di dalam hidup Abang Zakaria daripada Terengganu kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan rezeki lagi, hidup kita barakah, sihat tubuh badan keluarga kita, jiran kita ataupun apa semua hak berkait dengan kita dapat kebaikan dengan sebab perkara yang kita buat baik ni. Saudara kita di segenak-genak tempat ni yang mana bagi salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ridwanuhu wa maghfirah. Alhamdulillah yang mana bersama dengan kita malam ni, yang mana hamba tak sempat baca nama, memohon maaf banyak-banyak. Dan baca daripada 100 kata tepat ni. Daripada 100 kata tepat ni. Ni. Duku. Duku pek beng. Baca jelah. Alhamdulillah Abang Husain kita. Abang Husain kita daripada segenak-genak tepat dan 100 kata tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tak melewatkan masa malam ni, jadi mari lewat sikit. Mula lewat sikit malam ni. Jadi dia mau panggil mayah hajat saat ni.
menyebabkan kita terlewat sikit lepas Isya saat ni dia mau panggil jemput maya hajat, menyebabkan kita jadi terlewat sikit. Biasa duk mula lewat-lewat pukul 8.40 malam ni jadi dekat pukul 9 saat ni mula terlewat sikit. Memohon maaf banyak-banyak pada saudara-saudara kita sedang penonton yang follow ikuti bersama dengan kita nak malam tiap-tiap malam. Alhamdulillah. Mana yang bersama dengan kita tiap-tiap malam, alhamdulillah. Mana yang baru masuk kali pertama pada malam ni, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mana selamat datanglah. Selamat datang, kita bersama. Ambo duk buat lebih kurang dalam seminggu dah duk baca kitab hadis Nabi SAW tentang dengan penawar bagi hati kita untuk nak memperbakti hati yang hati ada masalah, hati ada nyakit. Hati hak maksud mana ni? Hati hak maksud hati batin, hati batin, perasaan kita tu. Ada pun nyakit hati sumak, nyakit hati kita tak nak gagah mana, darah tinggi, hati nak jadi wacai, tu kena pergi cari bomong, tu kena pergi klinik, tu kena pergi hospital. Sini tak ada berubat, hak ni nak berubat nyakit ni. Nyakit bila berasa nyombong, berasa tak apa lagi, berasa tak ada lah mana ni kita dosa, kita berasa baik dah kita ni, berasa kata kita kalau mati malam ni tu heboh syurga terus kita ni. Nak buat tu baik tu nak buat tu baik tu ataupun tengok orang lain nampak lebih sikit berasa sakit hati benar dia ni. Tu penyakit deki, nyakit nyombong, buat kebaikan nak bagi orang tahu, nak bagi orang nampak, nak cok orang, itu semua nyakit-nyakit tu. Perasaan hak ada dalam hati kita yang menyebabkan Allah hapus dosa. Tuhan cabut bukan hapus dosa, Tuhan binasakan pahala kita, rosak pahala. Gitu. Itulah orang panggil kata kita nak penawar hati kita. Alhamdulillah yang mana bersama dengan kita malam ni. Pakak-pakaklah kita tolong sebatang mana biasa tu kita pakak share. Mana-mana yang hamba tak baca nama, memohon maaf banyak-banyak. Kita nak masuk di dalam pengajian kita kerana malam ni terlewat sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Malam ni kita masuk bicara hadis yang ke-10 dah. Mana kita baca mari 9 dah hadis. Tentang dengan perkara-perkara yang menyebabkan hati kita ni berasa takut kepada Allah, berasa gerung dengan dosa, berasa takut waktu satu hari aku kena duduk sore di dalam kubur seorang diri, tiada orang lain dah boleh tolong aku. Ini orang panggil kata nak menyedarkan hati kita. Maka hadis yang ke-10 malam ni atas nama tajuknya, huwaqa dia ni majoriti penghuni syurga dan neraka Allah. Ni tajuk dia. Majoriti ni kita panggil kebanyakan. Kebanyakan lah. Ramai, bukan makna semua, ramai orang ahli syurga hak pasang ni, ramai ahli neraka hak pasang ni, golongan ni, puak ni ramai. Itu panggil majoriti. Majoriti panggil lagi tu, kebanyakan. Tidak maknanya semua, kebanyakan. Lalu tu masuk dalam bicaraan hadis Nabi SAW an Ibni Abbas wa Imran bin Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aqsara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nar fara'aitu aqsara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Hadis ni seperti biasalah kalau sebut atau muttafaqun alaih, makna hadis ni diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, yakni Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Bukhari, Muslim, dua-dua imam ni panggil imam muhaddisin panggil. Daripada Ibnu Abbas, kita goyak dah dah. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak, beberapa ramai lah sahabat-sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah banyak. Habis itulah banyak-banyak bila lah ramai nama supa, panggil dia tu pakai panggil anak Abbas dah. Siapa dia? Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abbas dua beradik dengan ayah Nabi kita Sayyidina Abdullah. Ayah Nabi kita Abdullah kan. Abbas ni dua beradik dengan
ayah Nabi kita, abah pak dara. Maka anak bagi abah Abdullah ni ada sepupu lah, kalau kita kira sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina apa ni Abdullah bin Abbas ni dah lah hak Nabi kita berdoa waktu dia kecil tu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada riwayat kata Allahumma faqihhu fid din saja. Ada riwayat yang lain Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas waktu mana Abdullah bin Abbas kecil-kecil dulu. Lalu tu kita boleh mengamalkan dengan doa Rasulullah ni. Yang Nabi kita berdoa kepada Abdullah bin Abbas waktu kecil, gitulah juga kita gunakanlah doa ni kepada anak-anak kita kecil-kecil tu. Anak kita lah lu tu, tak kira lah laki ke perempuan, pakak berdoa lah atas kepala dia tu, atas hubung dia, bagai kepala dia, kita baca doa ni. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa rasa kita weh Allahumma faqihhu fid din? Ya Allah, beri dia faham agama. Tu faqih makna faham, reti, pandai. Tu pandai agama, faham betul-betul agama. Tu faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan wi alim dengan ilmu ta'wil. Ini doa Nabi kita kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waktu mana kecil-kecil dulu. Maka sekarang lah ni kubur Abdullah bin Abbas ni duduk di Taif. Mana-mana hak biasa pergi buat umrah, kemungkinan lah biasa pergi ziarah di Taif. Maka di situ ada kubur sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Abbas, dan ada masjid dia di situ. Ini nak rakyat kata sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya malam ni daripada Abdullah bin Abbas ni, cerita dia banyak. Cerita sahabat-sahabat Nabi, kalau kita nak royak cerita ni panjang, panjang lebar, tak kena ngaji hadis, banyak cerita. Ada satu ketika ni cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas ni. Satu ketika ni Abbas, pak dara Nabi kita, nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila pergi jumpa dengan Rasulullah tak madu dia. Tak madu kat Abbas ni. Ayah bagi Abdullah tak madu. Supaya Rasulullah duk padu kat orang lain. Maka Abbas ni ya pak dara. Bila pak dara tengok anak dara tak ada, rasa kecil hati. Rasa kecil hati. Tak ada kita. Walau ada mau lapis anak ya, walaupun Nabi Rasul pun lapis anak ya. Yang tak ada kita kecil hati paling kelik. Bila paling kelik, Abdullah bersama dengan ayah dia Abbas pada hari itu. Bila bersama, Abdullah tu kata, "Hei ayah, Rasulullah ada orang, habis Rasulullah tak ada. Kalau tak ada orang, Rasulullah tak kata tak ada. Pak dara mari. Rasulullah duk kecek orang tu. Sabit tu ya tak nampak ayah mari." Katanya lagu tu, Abdullah tu kata, duk tak berapa hari ya mari pula. Abbas tu mari tanya, ya Rasulullah mari dulu ke? Aku mari rumah nampak mu tak ada, mu duk kecek orang siapa? Rasulullah kata, siapa dia royak atau aku duk kecek orang? Ni Abdullah royak. Abdullah ni, mari nak Abdullah pula. Rasulullah paling tanya Abdullah, mu nampak ke Abdullah hari tu? Mu nampak ke? Katanya Abdullah, ya Rasulullah, amba nampak hari tu. Walau apa dara dia ni Abbas tu nampak Rasulullah duk sore. Abdullah tu nampak. Siapa dia tu? Itu adalah Jibril alaihissalam. Nabi kita tengah duk kecek wa Jibril, pak dara tak nampak, tapi Abdullah ni nampak. Ini kehebatan sahabat Nabi dan sepupu Nabi hak bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan bila dia besar mari, dia lah orang masuk di kalangan sahabat Nabi yang mentafsirkan Al-Quran. Sahabat Nabi ramai. Sahabat Nabi riwayat dalam sejarah lah, disebut oleh alim ulama 124,000 sahabat Nabi ramai. Sahabat Nabi ni nak boleh panggil sahabat Nabi orang hidup semasa dengan Nabi, dan jumpa dengan Nabi, berimeh dengan Nabi, mati atas imeh. Syarat banyak nak boleh panggil sahabat ni. Orang hidup semasa dengan Nabi, satu. Jumpa dengan Nabi, dua. Beriman dengan Nabi, tiga. Mati dalam keadaan berimeh, empat syarat nak boleh panggil sahabat. Kalau mana-mana terluput, tak panggil sahabat. Tak panggil sahabat. Tak ada jumpa dengan Nabi, berimeh dengan Nabi. Kata contoh kata, jumpa dengan Nabi tak ada, tapi dia berimeh.
Nah, mati atas iman. Orang ni tak panggil sahabat. Kalaulah dia dah jumpa dengan sahabat, orang panggil tabi'in. Kalau dia tak ada jumpa dengan tabi'in, dia jumpa dengan tabi'in, orang panggil tabi'in. Gitu kan? Ada di antara orang pada peringkat awal ni jumpa dengan Rasulullah, berimeh dengan Rasulullah. Siapa periye kafir. Orang panggil murtad, na'udzubillah. Orang ni tak panggil sahabat. Nak kata berapa banyak orang yang pada peringkat awal ni berimeh kemah dengan Rasulullah ni. Percaya saja hak Rasulullah cerita, hak Rasulullah sebut, percaya belaka. Siapa periya Rasulullah wafat, Allah banyak orang yang murtad. Murtad makna keluar daripada agama Islam kepada agama lain. Kafir kan, musyrikin kan, ikut kita nak panggil. Itu panggil murtad. Orang panggil kaum murtadin. Waktu mana Sayyidina Abu Bakar tu. Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, ramai sahabat-sahabat Nabi hak berimeh dah dengan Nabi ni murtad. Orang ni walaupun pada peringkat awal dia jumpa dengan Rasulullah, dia berimeh dengan Rasulullah, hidup semasa dengan Rasulullah, mati tak ada bawa iman. Orang tak panggil sahabat. Orang tak panggil sahabat. Makna nak panggil sahabat 2, 3, 4 syarat tak ni lah. Hidup semasa Nabi, berimeh dengan Nabi, dan mati atas bawa iman. Ini panggil sahabah. Maka Abdullah bin Abbas ni nak royak cerita dia ni nah. Jadi dia ni sahabat Nabi lagi, sepupu Nabi lagi. Dia ni mati pun mati atas bawa iman. Moga dia ni orang sahabat. Sahabat ramai-ramai sahabat ni tak ramai hak boleh tafsir Al-Quranul Karim. Antaranya 18 orang yang sebut. Dalam ramai-ramai sahabat, kata beratus-ratus ribu sahabat ni, 18 orang hak boleh tafsir Quran. Dalam 18 orang termasuklah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Tu kita berhenti sikit. Belum pada kita nak bercara hadis, bila royak atas hadis ni daripada sahabat ni, nama ni paling-paling kurang kita biasa dengar sirah dia. Tahu sejarah dia. Paling-paling kurang lah. Makna bukan tahu semua. Kalau boleh tahu semua, kau comel. Kita boleh tahu hidup sahabat. Tengok dalam kitab Hayatus Sahabah. Itu semua pengajaran ada mengandungi di dalam kisah tu. Kisah Rasulullah, kisah sahabat. Ada mengandungi pengajaran, ada mengandungi hukum-hukum. Bukan saja kita reti kisah buat ni. Kita reti kisah sahabat, kisah Nabi bukan peri-peri, bukan sia-sia dak. Bahkan ada mengandungi hikmah, pengajaran, hukum, hakam, semua ada terkandung di dalam tu. Maka malam ni kita dengarlah hadis Nabi daripada riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Apa yang diceritakan, dia kata ya Nabi SAW sebut apa dia. Nabi kata ittala'tu fil jannah fara'aitu aqsara ahliha al-fuqara. Satu ketika Nabi royak atau aku melihat ke dalam syurga Allah. Maka aku melihat dalam syurga Allah Ta'ala ni, kebanyakan penghuni syurga ni adalah daripada kalangan orang-orang yang fakir, orang susah, orang pakir, orang miskin. Orang tak ada duit lah, kita panggil pakir miskin susah. Pada cukup makan ya. Kadang-kadang hari ni tak ada makan. Esok ada makan. Nolaknya kadang-kadang lek pagi tak ada, kena kerja dulu baru boleh makan lek teh. Susahnya orang pakir. Ni ramai orang yang duduk dalam syurga. Nabi kata orang lapis pakir miskin. Pakir miskin ramai dalam syurga. Kerana apa? Kerana orang pakir ni hati lemau. Tak bertengok. Itu tak bertengok masa luar. Masa banyak kita panggil orang-orang susah ni, masa ada lah masa dia tu, jadi tak berkalut mana. Nanti kita tengok syarah hadis ni. Supaya kita boleh reti dengan secara luas lagi. Dan Nabi sebut lepas pada tu, wattala'tu finnar fara'aitu aqsara ahliha an-nisa. Na'udzubillah. Dan aku tengok di dalam neraka Allah pula. Moga Nabi kita naik Isra' Mi'raj ni, Allah bagi tengok belakang. Tu hari izin Nabi kita masuk belakang. Tengok di langit pertama, langit kedua, langit ketiga tu kita duduk dengar cakap-cakap dah.
Habis cakap dah kita duk dengar bila masuk bulan Rejab, dengarlah peristiwa Isra'u wal Mi'raju. Dengar dua-dua kisah ni. Isra' Mi'raj, Nabi berjalan malam daripada Masjid Mekah, Masjid Haram sampai ke Masjid Aqsa. Tengah-tengah jalan Nabi kita beradu maya sini, beradu maya situ. Tengah-tengah jalan Nabi kena tengok biber apa tamsil, biber apa gambar-gambar yang Allah Taala tunjuk tengah-tengah jalan tu. Tak gitu. Lepas di Baitul Aqsa, Masjid Aqsa, Nabi kita turun semaya 2 rakaat, makan air, makan gapo lebih kurang tak minum susu hak Jibril bawa tubik mari tu. Duk sejenis, duk sekejap. Para roh Nabi dulu kalau turun mari berderu. Duk menunggu Nabi dalam Masjid Aqsa. Nabi kita naik jadi imam pada malam tu. Lepas pada tu selesai daripada Nabi kita semaya dengan ruh Nabi-Nabi dulu kalau Allah Ta'ala turunkan Mi'raj daripada langit. Tangga daripada langit ni. Nabi kita Mi'raj daripada bumi hingga sampai di langit pertama. Sekejap mata ya. Sekejap mata ya. Cuh siapa? Di tiap-tiap langit ada penjaga. Penjaga langit siapa dia? Para malaikat. Nak naik di langit, tiap-tiap langit ada soal jawab. Siapa dia tu mari duduk luar? Jibril kata, aku Jibril, ana Jibril. Nung siapa dia seorang lagi? Ini Muhammad, penghulu akhir zaman, penghulu Nabi, penghulu Rasul. Kata malaikat duk jaga pintu langit pertama, ya dilatih dah pendi. Allah Taala beri izin nak naik di langit ni. Malaikat bersama dengan Nabi kita Jibril kata, yo Allah Taala perintah naik di langit. Baru pintu terbuka. Pintu langit tiap-tiap pintu nak dibuka tu ditarik pintu oleh 70,000 malaikat. Mana ke apa? Bukan kecil pintu langit ni besar. Tarik 70,000 malaikat buka pintu langit. Nabi kita langit pertama, langit di langit pertama. Tengok suasana di langit pertama ni. Apa macam-macam di langit pertama. Di langit ni bukan makna kosong supaya kita tengok dalam air. Ada bayakat dia ada pahang kayu, ada bangun ni, ada berapa di langit pertama. Jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita dah tengok tak? Nabi tengok, jumpa dengan Nabi Adam wisalah. Nabi Adam pun sambut Nabi kita. Malah mana pak sambut anak dengan kasih mesranya. Tanya khabar mari. Duk tak lama Nabi tengok keadaan Nabi Adam duduk pelik. Tengok kanan senyum suka, tengok kiri menangis sedih. Nabi pun tanya malaikat Jibril, apa ni bapak segala manusia? Tengok lek kanan, nampak serenok, nampak senyum suka. Paling kiri nampak sedih menangis. Kata malaikat Jibril, sebelah kanan itu adalah anak-anak cucu dia. Anak cucu dia hak jadi orang berimeh. Orang baik-baik, berjuruh-juruh, orang wali Allah, orang ahli syurga. Habis dia senyum. Tengok lek kiri tu anak cucu dia juga orang kafir, orang deraka kepada Allah, fasik, tak berimeh, duduk dalam deraka pagi petang, duduk dalam nak cari dosa, cari buat perkara-perkara hak Allah murka. Anak cucu juga sebelah kiri. Itulah yang menangis sedih, moga anak cucu dia berlaku. Lepas ada itulah Nabi kita naik daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga hingga sampai terus menerus. Pada satu keadaan Allah Ta'ala izin beri Nabi kita tengok syurga dan tengok neraka. Masuk dalam syurga. Habis tu katanya orang yang boleh masuk syurga lah. Walhal syurga ni nak boleh masuk kena tentu dulu. Kan kita ngaji hadis lepas dah. Kena timbang dulu, kena hipung dulu di padang mahsyar dah. Soal jawab dulu di padang mahsyar. Soal jawab, kena timbang amalan, kena titi-titi yang siratul mustaqim. Lepas tu lah baru nentu kata ni syurga. Kalau tak lepas ini neraka. Lepas tu orang yang boleh masuk syurga istimewa ni ada dah. Mereka walaupun tak menentu lagi orang ni syurga tak siapa masuk lagi, tapi ada dah orang yang pernah masuk syurga dah. Soal tak sedap ni, mari kita kecek seorang ni. Mana boleh jawab dalam ni? Siapa dia hak biasa duduk dah dalam syurga? Dan berapa orang hak biasa masuk dalam syurga dan duduk dah dalam syurga? Berapa gulungnya, berapa orang? Ni soal. Jawab. Main gano kita seorang duk kecek jawab weh. Awak duk dengar lah ni 370 orang ni jawab. Jawab berapa dulu? Berapa orang hak biasa duduk dalam syurga dah? Apa orang weh? Cuba jawab. Lah mana weh? Mak Kak Long. Lagu mana? Berapa orang dah hak biasa duduk dalam syurga dah? Dia ciri dia ni biasa hidup dalam syurga. Berapa orang?
Lagu mana Bayu? Bila. Dia mau jawab. Idris jawab kata bila. Bila ni suara selipar ya. Tu tak masuk lagi baby. Tu tak masuk lagi. Nabi bunyi suara selipar ya. Tu tak masuk lagi. Bila tu. Ni Muhammad Zaki. Jawab kata Nabi Idris. Betul. Tepat. Nabi Idris pernah Allah Ta'ala beri izin masuk dah melawat di dalam syurga Allah. Betul dah tu. Satu dah betul. Mana jawab lagi? Mana nak jawab lagi? Hak ni jawab kata dua orang Nabi. Dua orang Nabi. Kalau dua orang Nabi tu tak cukup lagi tu. Ni kata dua orang Sayyidah ni songkun. Ni kata kasih yang halal ni jawab Bilal. Nabila ni jawab kata Nabi apa ni? Nabi Adam dan Siti Hawa. Betul. Nabi Adam, Siti Hawa. Dua dah tu kalau kira dengan Nabi Idris ni tiga dah. Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Idris. Tiga dah. Ada lagi? Ada lagi. Tak cukup lagi tak beradu. Tak cukup lagi tak beradu. Bila tidak. Bila tak biasa masuk di syurga. Cuma Nabi pernah dengar suara selipar. Suara selipar. Jawab kata Nabi Adam. Betul dah. Masuklah tu dah. Ada dua orang lagi. Dua orang Nabi. Siti Hawa, Nabi Adam, Nabi Idris. Dua orang lagi. Nabi kita Muhammad SAW. Betul. Sorry. Satu lagi. Iblis. Iblis. Betul. Apa ni Kak Aminah? Jawab Iblis. Betul. Ni lima makhluk ni. 5 orang lah kita panggil. 5 orang ni yang pernah dah duduk dalam neraka. Nabi Adam. Iblis dulu. Asal lagi tak cukup. Sorry. Apa sorry? Nabi Isa duduk di langit kedua. Bukan duduk dalam syurga lagi. Nabi Isa. Ada jawab kata Nabi Isa duduk di langit yang kedua. Ni ada soal lagi. Kita sebut dia mau sebut saat ni Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Idris, Nabi kita, Iblis. Satu lagi. Satu lagi siapa weh? Satu lagi malaikah. Ni golongan ni. Ni beseng ni. Ni orang ni. Nabi Isa tidak. Nabi Ibrahim pun tidak. Nabi Ibrahim duduk di langit yang ketujuh. Belum lagi pada masuk dalam syurga. Jadi hak pernah duduk dah dalam syurga ni. Siapa dia? Nabi Adam, Siti Hawa. Nabi Idris pernah masuk melawat. Nabi kita Allah beri izin. Iblis dan malaikat. Ni nak royak Iblis ni hebat Iblis. Biasa duduk dah dalam syurga lah Iblis. Dan dia duduk dalam syurga bukan duduk saja, duduk mengajar para malaikat. Ngajar malaikat. Mana Iblis berasal dia ni orang lain. Iblis ni. Kerana malaikat semua ni anak murid dia. Termasuklah malaikat Jibril. Malaikat Jibril anak murid bagi Azazil. Habis tu nak royak atas semua di makhluk Allah. Pia paling banyak sekali ilmu. Pia paling banyak sekali ilmu. Semua makhluk Allah ni. Tak kira Allah lah. Makhluk Allah. Pia paling banyak sekali ilmu. Jawabnya Nabi kita SAW. Tapi Nabi kita siapa tu? Guru dia. Guru Nabi kita. Pia. Tok guru Nabi kita. Tuan guru Nabi kita siapa dia? Cuba jawab kak. Pia Tok guru Nabi kita siapa? Malaikat Jibril. Tok guru Nabi kita. Siapa dia tok guru malaikat Jibril? Azazil. Iblis. Hebat dia lagi. Hebat Iblis lagi. Azazil. Iblis ni waktu mana dia duduk dalam syurga dulu, belum dijadikan Nabi Adam alaihissalam gelaran dia. Bila sebut kata Azazil alaihissalam, ada doa di belakang. Salah ya dengan Allah. Salah ke apa? Tak sujud kepada lembaga Nabi Adam. Tu Allah Ta'ala peramak tu baik daripada syurga turun mari di bumi ni. Tu nak royak salah ya dengan Tuhan. Bukan tak sujud Tuhan. Ya maya bau cakap-cakap Iblis ni. Semaya tak nak sebut dah bab semaya, zakat, haji kalau kita kira ibadat lah semua je kutip buat. Malaikat tak sujud kepada Nabi Adam, kepada Allah ya sujud.
Habis itulah kata orang hak tak semaya, orang tak sujud ke Allah ni, jahat pada iblis lagi. Berat pada iblis lagi. Iblis tu jahat dia, berat dia, ya sujud tu ya taat kepada Allah, makna maya dia tu. Dia tak sujud pada Nabi ada ya. Oh tak semaya learning, tak sujud pada Allah, jahat pada iblis lagi. Allahu Rabbi. Ni ayat ni. Maka satu ketika Allah Ta'ala beri izin kepada Nabi kita pada malam Mi'raj itu, Nabi kita boleh masuk dua-dua tempat ni, masuk dalam syurga. Waktu mana Nabi kita masuk dalam syurga, Nabi kita nak melawat, tengok situ, tengok sini, oh tempat sedap dalam syurga. Galik. Dalam syurga, hak Nabi kita kata, dalam syurga ada perkara-perkara yang mala ainun ra'at. Dalam syurga ni ada perkara-perkara yang kita tak pernah tengok atas muka dunia ni. Tak biasa tengok. No, atas dunia ni kita tak biasa tengok benda ni. Ada dalam syurga. Kita cinta nakang pun tak boleh mari. Baik mana dalam syurga. Itu. Kadang-kadang kita tengok roya-roya Hollywood ke, roya-roya fantasi tu. Comel-comel buat dah. Roya-roya Hollywood, cuba tengok kau. Hollywood hak dia buat roya pasal fantasi. Macam mana Avatar, biasa tengok roya Avatar tu. Jak atas air ni bercahaya keli jak atas upuk tu warna bang. Kita tengok oh dalam syurga beg ni dah di kamu. Lebih pada tu lagi. Hebat pada tu lagi, kita tengok dalam roya hak guna efek dalam Hollywood buat tu, kita berasa kagum panggil. Berasa tencai tengok comel. Kita berasa gitu tak. Muka kita tak biasa tengok. Walhal roya tu dia buat dengan efek ya. Dia guna teknik untuk nak nampak pelik. Bagian ni bagian kita tak biasa tengok dalam umur hidup kita, pelik ni nampak tak. Dalam syurga lebih pada tu lagi, berlipat kali ganda hingga siapa kita tak gambar mari lagu mana rupa dalam hati kita, keadaan dalam syurga dan suasana dalam syurga, makanannya, buah kayunya, binatangnya, hebat. Tu hak Nabi kata dalam syurga ada perkara yang mu tak pernah tengok waktu mana kamu hidup di dunia ni. Ada saudara kita tahu tak sini yang bersama dengan kita malam ni, gapo makanan pertama bagi orang ahli syurga? Ni kita tanya ni bukan gapo ni. Bukan nak teh. Orang panggil tanya untuk nak tarik perhatian. Moga-moga hak lain lagi hak biasa dengar dah boleh jawab sini. Bila dia jawab, orang lain boleh Tuhan tahu. Boleh Tuhan dah. Boleh tupai tahu. Ini orang panggil kongsi. Kongsikan ilmu agama Allah. Cuba jawab. Gapo gak? Makanan pertama bagi ahli syurga. Allah. Betul Abang Muhammad Zaki. Abang Muhammad Zaki jawab betul. Hati ikan. Betul. Hati ikan. Hati ikan adalah makanan pertama bagi ahli-ahli syurga Allah. Terima kasih Abang Muhammad Zaki kita yang beri jawab. Ada hak jawab kata makan burung. Itu. Abang Idris Abdullah jawab kata makan burung. Burung apa? Burung cek-cek mau. Nabi kita jawab kata makan hati ikan. Kerana di antaranya orang Yahudi nama Abdullah bin Salam, siapa tak silap lah, dia nak masuk Islam, dia tanya 3 soalan. Antara 3 soalan ni dia tanya apa makanan pertama bagi orang ahli syurga. Maka Nabi jawab kata hati ikan. Hati ikan nu itu adalah makanan pertama bagi ahli syurga. Sedap lah, bukan sebuah hati ikan atas dunia ni. Kita bila sebut hati ikan, aku tak berakhir hati ikan aku. Baik lagu mana? Hoi, hati ikan dalam syurga. Lah lain terus rasa airnya. Deh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada saudara ni kongsikan ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala nambah lagi kebaikan kita. Alhamdulillah itu Nabi tengok. Maka dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak perkara Nabi dengar satu suara. Ni ada meraya atau bila masuk syurga ni. Nabi dengar suara, Nabi kata, aku biasa dengar suara ni. Suara apa? Suara risik ke selipar. Risik ke kaki serih. Suara jalan kita panggil. Kerana orang ni jalan, cara berjalan ni, gaya orang berjalan tak sama. Gaya orang berjalan. Tatang orang jalan ni tak serupa jamai dia jalan ni. Kadang-kadang bunyi orang ni bunyi baik ni. Sering. Orang lain bunyi badan sering. Hak nu bunyi badan lain, selipai badan bunyi kerkah. Selipai pasal kerah sikit. Tak sama. Maka orang bila tak sama ni,
Cara berjalan mudah bila bunyi seram dia tu dah ni kucing yang jalan gini. Begitulah juga Nabi SAW nak royak kata dia ni rapat-rapiknya dengan sahabat dia. Siapa suara berjalan ya cik. Dia kata, aku biasa dengan mana suara jalan ni. Bunyi suara tu dalam syurga dah. Suara selipar duk resek di bumi tu. Duk resek di bumi tu ada dah suara dalam syurga. Nabi kata, biasa bunyi mana suara selipar ni. Suara berjalan gini ni. Malaikat Jibril kata, tak biasa bunyi. Buat apa sahabatmu? Sahimmu tu, sahim rapat-rapatmu. Siapa dia? Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal. Bilal tu duduk bombing tapi kaki dia, suara kaki ada dah lah syurga tu. Tu Nabi terheran, amalai penama Bilal ni hingga siapa gitu lalu. Tu duduk bombing lagi tapi suara jalan ada dah dalam syurga. Hebat. Tu maka Nabi tengoklah suasana dalam syurga. Maka Nabi tengok di antaranya hak tentang dengan hadis kita ngaji malam ni ialah ramai di dalam syurga Allah orang fakir, orang susah. Orang di dunia dululah, orang dulu bukan duduk dalam syurga susah lagi nampak tapung kain. Ayak serebeh tu ayak orang dak dalam syurga comel dah lah. Waktu duduk dalam syurga dengan perhiasan cuma hak cuma tu tak ada lah, semua cuci, semua comel, semua jangok. Ada dah cuma tu. Cuma Nabi tahulah kata ada orang ni dulu waktu mana dia duduk di dunia orang ni susah ni. Orang ni fakir ni. Boleh masuk syurga comel lah. Aku Nabi tengok ramai orang duduk dalam syurga, orang yang di dunia dulu susah. Pakai miskin dulu. Sebab apa? Sebab orang susah, orang pakai miskin, hati dia lembut. Utamakan pertama dah, hati lembut, tak menyombong dengan orang. Genah diri kacik pun tak tinggi. Kacik bergaluh. Bukan dia tak ada perkara. Nak kacik besar ke mana? Kawan tak ada perkara. Milik-milik pun tak ada tu pun. Basar rumah tu duduk tupai tanah orang. Tak ada sendiri lagi. Hati pun genah kacik, tak tinggi sangat. Tawadung. Masa pun luar tak ada duk sibuk dengan kerja besar-besar. Kerja dia kodai-kodai lah makan upah gitu gini kedek nak pasal ada masa luang untuk mayar, untuk jemaah, untuk baca Quran. Dia tak sibuk dengan cari dunia, tak sibuk dengan duk jaga mata-mata benda dunia dak. Ni orang pakai, orang miskin. Habis di antara doa Nabi SAW, Nabi doa nak jadi orang miskin. Allahumma hyina miskinan. Biasa dengar tak tu doa tu? Saudara-saudari muslimin muslimat, penonton-penonton yang bersama dengan kita malam ni biasa dengar doa tu. Allahumma ahyina ataupun ahyina miskinan. Kalau kita baca dengan bahasa Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi jumratil masakin. Tu biasa dengar doa tu. Maka kata, kita dengar cakap dah pakai sama ke dah. Minta maaf. Maaf cuma amal tu minta maaf. Cik boleh nak kaya, cik boleh nak murah rezeki, tiba-tiba suruh minta doa miskin. Biar nak. Kalau silap tak emailnya pergi baca doa Allahumma hina miskinan, tak amin terus. Kalau reti lah malaikat hak amin tu hak tak reti. Hak tak reti kata tak email dok minta doa pertama tak reti amin semata amin. Walah tak email doa nak jadi miskin. Takmi kata Allahumma hina miskinan wa amitni miskinan wahsyurna fi jumratil masakin. Takmi doa. Makmum lep belakang tak reti apa amin khusyuk tawaduknya. Hak reti kata dok minta doa supaya miskin. Bila bunyi doa takmi kata Allahumma hina miskinan. Hak nak amin tadi waktu kau tangan dulu Waktu kau duduk main kau anak miskin. Anak apa tak lawennya kita sedekah orang miskin, orang susah. Nabi tengok dalam syurga ramai di kalangan orang susah. Ramai di kalangan orang susah. Ni. Kerana apa? Kerana di antara kita tengok keterangan tadi. Hadis riwayat, hadis Muslim dan apa ni. Patut Nabi hubung lagi. Fara'ait wa tala'tu fin nar. Nabi tengok pula dalam neraka dan suasana neraka. Tiba-tiba Nabi kata fara'aitu aqsara ahlihan nisa. Nabi tengok ramai orang tino pula dalam neraka, ramai orang yatim pun ada tapi ramai tino. Ramai di kalangan wanita. Kita tengok keterangan hadis sikit supaya kita boleh menerangkan lagi, bukan sekadar kita nak reti arti saja dak. Nak reti apa yang dimaksudkan hadis Nabi sebut tadi. Keterangan di malam Isra dan Mi'raj
telah diperlihatkan kepada Nabi SAW banyak perkara-perkara yang gaib. Yang kita sebut tadi lah. Banyak benda-benda gaib. Nabi kita boleh temu dengan Nabi-Nabi dulu. Nabi kita boleh tengokkan gambar-gambar. Boleh tengok orang duk kepik mulut sendiri ni. Orang duk hapuk kepala diri ni. Cahaya berkembang-kembang. Orang duk berenang di dalam laut terdarah. Tak gitu. Tengok lembu besar tubik dalam lubang kecil. Tiba-tiba nak masuk ke laut. Itu masuk dalam kata perkara-perkara yang gaib. Termasuk di antaranya, antara perkara gaib itu syurga dan termasuk juga antara perkara gaib itu keadaan di syurga, suasana di syurga Allah, dan begitulah juga keadaan di neraka Allah. Masuklah dalam kata gaib. Maka apabila Nabi masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang yang fakir, orang susah, orang yang fakir, orang susah. Sebab apa? Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dulu, banyak peluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Gitu semua. Pasal dia luar. Dia tak ada sibuk. Lainlah halnya dengan orang yang kaya. Orang kaya baik lain. Kenapa? Kerana yang kaya disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang ada. Mula tu sibuk dengan cari. Bila boleh dah, sibuk pula dengan jaga. Jangan jaga pula, taruh situ, taruh sini, beringat gitu, beringat gini. Mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan, sehingga mereka dikejutkan oleh kematian. Sebelum bersempatan berbuat amal ibadah, mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalannya itu. Nah, kita dengar hadis malam ni, jangan kita hidup pukul orang ni, nama kata pok kaya dah elok laka tu. Elok laka tu jangan. Cuma dak royak kebanyakan. Patu rupa dengan sebab gapo kebanyakan orang ahli syurga Allah susah dengan sebab ada masa. Dia tak sibuk dengan duk cari kuat. Dan tak sibuk dengan duk jaga. Bila orang susah ni, dia tak ada jaga mana rumah dia. Kan tu. Ada duk kena koci berlapis-lapis sangat dak. Muka dia susah. Susah rumah. Kadang-kadang dia pergi kana buat 3-4 hari pergi makan puluk rumah pak dakar dia tu. Pitu tak koci. Pitu tak koci ni. Kerana dah tak ada gapo atas rumah. Tah basah rumah dia tu, basah dangan tak ada gapo. Dan mai esok tu pak nak kamu nak makan ke esok ni nak menikah cucu tu. Ni aku nak pergi ni. Kadoh-kadoh dia pakai naik ambil baju, ambil kain lepas pokok ni sakut kepala bau, bom naik kereta pergi perak. Tak teringat langsung nak koci basah dia. 3 hari hidup mah pak dara dia, duk tolong koyoknya, kukunya tu. Ingat-ingat dek tu dah lah lupa koci gitu ni. Pasal apa? Pasal tak ada gapo tak pasal dia. Ada gapo ngak ada genok sute. Tujeng-tujeng tak ada. Atau ada gahar. Ada gahar ke tu. Kan? Ada nyapu. Ngak tu lah. Orang curi naik, orang curi ngilik naik dah moyo. Orang curi naik, itu tak koci. Naik tengok ada genok, ada nyapu, ada gahar. Ngilingnya. Orang curi pasal pula nak dekah dia. Pasal susah. Mana gapo dia tak ada kena beringat gapo tak pasal rumah dia, tak ada harta. Curi kaya. Hak pagar suku, hak pitu suku, pitu pula dah tu 3 lapis. Hak luar ni pitu besi, hak tengah pitu cumanya, hak 3 ni pitu kayu pula. Tak gitu. Tu tak kira ada pagar di atas lagi. Pagar hingga siapa sendiri wasopo kita berasa podok lego lah dah. Kerana duk jaganya akhir-akhir biar orang bakar rumah tu. Cari duk koci nak tubik tak boleh. Pasal duk koci diri dalam rumah tu. Dah gitu. Gitu pasal nak jaga je pasal dia. Belum nak cabut, belum nak boleh lah. Susah dah. Letih dah. Berjalan-jalan dah. Bersuku semet dah. Cari bila boleh. Susah hati pula nak cari dia. Susah hati pula nak jaga dia. Kena duk koci, kena bergapa, kena duk beringat. Nak tinggal rumah sampai 2 hari 3 hari. Minta maaf tak usah kata 2 hari 3 hari. Tinggal sampai semalam hati ke debat dah. Tak boleh. Nama hilang lah tusik kita duduk rumah tu. Dah gitu. Tu ni nak royak dalam syarah hadis. Dah gitu. Bukan maknanya kata tiap-tiap orang kaya jahat belaka. Jangan buat gitu
Jangan umum gitu. Cuma hak Nabi tengok malam tu ni, malam Mi'raj ni, orang duduk dalam syurga ni banyak ke orang susah. Bila sebut gini bukan makna kata orang kaya jahat belakangnya buat pukul ramai gitu. Ngaji baiklah, ngaji molek. Ni bila kata gini, pelik habisnya pukul orang kaya. Elah belakang tu buat kaki-kaki ni aku. Jangan. Yang ada gitu. Nah, cuma dia ada alasan sini dengan sebab sibuk. Bila banyak harta, sibuk cara nak hipung dia, sibuk cara nak jagalah pula dia. Menyebabkan dia ni habis masa untuk mengejar dunia. Duk dalam angin-angin sehingga kejut dia dengan kematian. Belum dia nak sempatkan berbuat amal ibadat. Ada pun orang susah masa luar, masa lapar. Ada lembu seekor dapat ke pagi waktu baik sebutan. Tengah hari kita teduh. Petang dia ambil baklik masukkan dia. Tak ada kerja dia masa luar banyak. Nah gitu. Tapi semua orang miskin, orang apa, bukan makna kata kuning boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab susah kuning, dengan sebab pakai kuning, dengan sebab miskin. Dak. Hak duk royak ramai ni bukanlah makna kata orang boleh masuk syurga sebab yang miskin. Dak dengan sebab yang masuk ada. Dalam masuk ada tu yang gunakan untuk ibadat hak tu. Tak ada seorang pun yang boleh nak masuk syurga dengan nama miskin. Atas nama papa, atas nama pakai tak ada. Hak duk masuk ni atas nama orang ahli ibadat. Ya tak? Atas ahli ibadat. Ada pun kalau miskin serta tu tak ada ibadat pun. Ada ibadat pun. Ni Allah merka lebih pada orang kaya lagi. Habis Allah Ta'ala yang paling merka, paling marah. Tuhan sangat-sangat marah di antaranya orang yang pakai yang takabur. Habis kata 10 Nabi sebut pada hadis lain dah. 10 orang ni, 10 jenis orang ni Tuhan marah sangat. Tuhan marah tu pun berat dah ni, sangat marah. Tuhan sangat murih. Dan dalam puluh golongan ni termasuklah orang yang pakai, orang yang miskin, yang sombong. Ni Allah sangat marah. Tuhan sangat mereka. Tuhan miskin dah, Tuhan pakai dah, sombong pula. Sombong pula. Baru ni kau berlaku bah. Ni kita bukan nak royak demo ni, kita nak contoh. Bila berlaku bah, kena rumah dia pun kena, rumah kaya pun kena, rumah susah pun kena. Mau pakai tu susah. Pada mau pergi lah, pergi mama, pergi beras, pergi ke sading. Bila orang pergi ni dah, mari nak pergi ni, tu susah. Bila dia hitam tengok, orang pergi bagai dia kata, gapo tu? Ke sading. Tak itu lah, aku tak baik. Ini masuk dalam kata tu susah, pakai lagi, miskin lagi, tak ada gapo nak pakai, menyombong dengan orang pergi bagai nak tolong dia. Itulah nak rakyat kata gadai-gadai bukan maknanya kata tiap-tiap orang pakai, tiap-tiap orang miskin tetap ahli syurga. Belum tentu lagi. Kalau pakai dia miskin, dia tu deraka kepada Allah, menyombong dengan Allah. Orang mari duk mengajar masjid, mari duk bunyi suara orang bes butir-butir tepi rumah dia, tak gi pun layak pada suara bes tu, tak esok gi pun Jumaat, tak esok dengar pun perkara-perkara agama. Walah tu pakai, tu miskin. Ini masuk dalam kata fakir yang menyombong, miskin yang takabur. Orang ni Allah lebih-lebih merka lagi. Gitu nak faham. Cuma duk royak ni dalam bab majoriti, kebanyakan orang dalam ahli syurga, banyak ke orang pakai, orang miskin. Jangan kita buat pukul rata gitu deh, buat pukul rata gitu. Dan lagi pula ada hak lain pada ni. Nabi kata, dan apabila Nabi SAW melawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuni neraka adalah daripada kalangan perempuan, orang tino ramai. Ini disebabkan apa? Apa yang boleh ramai orang tina ni? Disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suaminya. Tidak berterima kasih atas pemberian suaminya. Dan tidak menjagakan diri di saat suaminya tidak ada di rumah. Dan tidak menutup auratnya daripada orang yang bukan mahramnya. Dan ramai pula dari kalangan mereka wanita tu yang keluar daripada rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan bersolekkan dan memakai minyak wangi, pakai minyak bau dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Jadi orang lain lalu tu orang bau semerbak. Tu.
menciumkan bau yang orang hak cium tu bukan mahram dia langsung. Sedangkan ia menghadapi suaminya di rumah nu dengan pakaian yang buruk dan badai yang bau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan ramai di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Maka peleralah dirimu dan keluargamu daripada api neraka itu nak royak. Ini syarat. Dia panggil benda syarahai dia. Antara syarahai dia. Sebab apa boleh ramai dalam neraka ramanya orang tino ni. Syarahai dia kerana ramai orang tino di akhir zaman lebih-lebih lagi ni deraka pada suami. Deraka pada tok laki dia, lawa laki. Masa tak ada laki tu gelenya-gelenya nak berlaki. Lama nampak orang jatuh tubik selalu dah. Tak gitu. Bawa boleh laki ya kena taat lah, kena jagalah. Laki ni jangan dia lawa dia, jangan dia tekan dia. Selama mana hak kita lawa tekan saat ni tak ada ceranggah dengan hukum Tuhan lah. Kalau dia suruh kita buat perkara hak deraka pada Allah, tu tak boleh turut. Kalau betul benar, katakanlah ya betul benar, tak ada setara mana, bagai taklah mana kita sampai jerakah. Kadang-kadang sebab dengan sebab kita hebat pada dia, dengan sebab kita ni senang pada dia, anak orang senang, anak orang kaya, anak orang hebat lebih, boleh tok lelaki orang susah, kita hina ke dia. Boleh tu. Itu masuk dalam kata kita menyakitkan hati suami kita. Jagalah orang tino Jagalah, kita dengar kalah nasihat-nasihat gini melembutkan hati kita. Banyak orang tino masuk dengan kokih ni. Ini dia terdengar hadis malam ni. Ramai Pasal kata kutuk laki lebih-lebih kurang jekoh apa ada, jekoh tok laki dia. Hak kita bunyi ni tuih alio ni. Tuih alio. Tuih buat itu. Nauzubillahi min zalik, la haula wala quwata illa billah. Dah tok laki orang susah. Tok laki orang susah, orang tak ada harta lah kita kata. Orang tak ada harta. Meaning ni anak orang kaya sikit, orang taraf tinggi sikit. Tapi dah duk kasih masa dulu. Kira-kira mari nak jugalah masa kasih tu. Bila jadi laki bini hak manis tak ada dah lah, lama-kelamaan nak jadi tawar dah lah. Jadi tawar, jadi ebel, jadi tak sepengan mula-mula lah. Bila lama-kelamaan menyebabkan hak tino ni awak ya anak orang hebat, anak kaya tu gak. Ya hina mudah-mudah lelaki dia. Kadang-kadang ya bakit pun ada tu, tak baik belaka tu. Jangan baik itu, jangan buat gitu. Ya bakit. Ya kata kau lelaki mung ni, mari duduk rumahku ni. Menjadi bertengok soleh. Dia panggil soleh. Dia tak panggil abel. Mula nikah ya abel lah gitu, abel lah gini, abel belaka. Abel gitu, abel gini mudah leka. Bila boleh apa anak 2 3 panggil nama terus. Nama soleh panggil Saleh, nama Yakub panggil Yakub, nama tu panggil nama terus dah. Ada kadangnya kata bodoh kata laki dia, la haula wala quwata illa billah. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Walaupun dia tak kena sikit sebanyak tak boleh kita kata gitu. Ada ayat cerita, ada cerita pasal tu. Atau pasal masa bini ni hebat lah. Dia kata kata laki mu mari duduk apa hari ni je. Mu tahu tak mu? Mutu tu hakku duit tu. Mu duduk tu. Mutu hakku. Baju mu bakar aku. Selipar aku beli ni. Dia bakit pakai lipar. Tok laki orang susah. Tok laki duit tak ada. No, bila bunyi gitu tok laki dia bini bakit tau. Kita lari dah pergi benda. Baru lari pergi benda. Amat nak galau dak pergi tiak lelaki benda tu. Tiap sedih. Kecil hati duduk teriak laki benda dekat dengan lembu tu. Tak. Nyanyi buat gitu. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Abang kita gitu. Abang kita. Kita orang jadi anak syurga di bawah tapak kaki ibu bapa. Kita orang jadi bini syurga di bawah tapak suami kita. Ingat baik-baik ya. Syurga di bawah tapak kaki dimaksud apa ni? Kita mati dalam keadaan suami kita tak redha, tak ada temu syurga. Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata mana-mana wanita yang mati dalam keadaan suami dia tak redha kepada dia, tak sah temulah syurga. Sah carilah syurga. Baik tu jagalah baik-baik. Ni kita ngaji yang lain tak. Ramai orang ahli neraka di kalangan waktu pasal ni. Lebih-lebih lagi pada zaman kita lah ni. Kita boleh tengok zaman kita lah ni. Boleh tengok lahir-lahir kita panggil. Kalau kecek kapung kok boleh tengok tunggai-tunggai. Oh, tak heran sikit. Mereka ya kerja tak. Orang Tina ya pandai kerja lah. Pandai cari duit kerja dengan secara online. Hak makan duit gaji, hak gapo.
Bila hak jatuh nu kerja tak setara mana, habis lagi hak jatuh pasal motong. Dia pandai cari duit, makan gaji, makan po. Kecek lebih kurang kat dia. Kecek lepas-lepas gitu ya. Tak ada timbul rasa pun. Tak ada kata abai nak rasa lagu mana yo kecek lagu ni dak kira apa dah. Jaga molek we orang Tino, jaga baik-baik. Jagalah kerana kita bukan sekat ni. Bukan sekat ni kita. Kita kena ada kita ada mati. Lepas pada mati bukan suk cerita sekat tu, kena hidup kelik. Lepas pada hidup kelik bukan cuk lagi, ada lagi kena temu syurga dan neraka. Syurga tempat selamat, tempat nikmat, neraka tempat azab, tempat sakit, tempat orang semua tak sembuh, walaupun orang kafir, orang tak ada agama, mai au naruk ya kata. Mai au. Atau walah haya tak ada agama bukan agama Islam tak sah juga neraka. Apa tah kita orang berimeh, kita orang percaya kata lepas pada mati hidup kelik ada azab, ada nikmat. Dah gitu. Jaga-jagalah orang Tinawi. Nabi ni tak syarah ni. Kalau kita baca dalam hadis mahimah, Nabi tengok puluh gambar orang Tino di azab kena gantung. Dak gitu, kena sakuk gambuk. Allah. Nabi tengok dak. Gantung dua susunya dan buah-buah pahit, buah zakum tu. Bubuh dalam tekak. Sebut dalam kitab mahimah. Bubuh dalam leher dia, dalam tekak dia. Buah zakum ni adalah satu buah kayu yang ada dalam neraka pahit. Bila makan buah zakum, buah kayu tu menyebabkan gelegak habis segala isi-isi perut. Allah. Ini seksa bagi wanita, bagi perempuan hak Nabi tengok pada malam tu. Nabi tengok ada seorang perempuan tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya sendiri. Duk makan daging dia. Tu buat tu gantung dah, kena ikat gantung dah. Lepas tu duk khabat makan daging diri dia sendiri. Allah, na'udzubillahi min zalik. Makan daging dia sendiri. Ni Nabi duk tengok. Sebut di dalam kitab Muhimmah tu. Satu ketika, satu waktulah Nabi kita setelah kembali daripada Isra' Mi'raj, pada satu ketika ni Siti Fatimah dengan Saidina Ali ni nak pergi ziarah Nabi. Bila pergi ziarah Nabi, kuk pitu, Nabi tak jawab sampai 2-3 kali baru Nabi jawab. Bila buka pintu tengok Nabi kita tengah duk menangis, tengah duk teriak yang begitu berteriak, mengisak-ngisak. Gaduh Siti Fatimah tanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu teriak begitu-begitu lalu ni? Siapa mengisak-ngisak ni? Ini Rasulullah ya. Aku menangis oleh kerana aku tengok umatku, lebih-lebih lagi di kalangan wanita perempuan ni ramai diazab oleh Allah di akhirat sana. Antaranya hak wanita azab ni gambar gia. Atau kita baca dalam kitab Muhimmah orang masuk gelegak otak, kuku dia jadi besi, keluar lidah daripada pipi dia, daripada mulut dia. Nabi tengok pula dah wanita yang tergantung pada duk makan daging dia sendiri. Api neraka duk menyala-nyala daripada dua kakinya, dua susunya. Allah, na'udzubillahi min zalik. Nabi tengok pula dah wanita yang tergantung halka ada dipotong segala daging badannya daripada pihak hadapan hingga ke belakang. Kita panggil kata kena lapah. Kena lapah. Na'udzubillahi wal iyazubillahi min zalik. La haula wala quwata illa billah. Jaga. Betul lah lah ni. Waktu mana kita duk ada lagi lah ni, tak mati lagi lah ni, makna peluang banyak bagi kita. Untuk kita beki, untuk kita betul keadaan hidup kita, masa kita bersama dengan suami kita. Hak lepas mari, ingatlah hak lepas mari. Gapo? Minta maaf lah. Minta maaf. Baik tu tiap-tiap malam bila pada kita nak tidur, jabat salam dia dulu. Maaf kalinya ada silap salah hari ni. Kasar bahasa hari ni. Yang ada ke buat makan yang digula masing sikit silap ke. Minta maaf dia. Ada pelik ke tu gak saya agak form. Ada juga saya form, aku form aku buat itu pun form lah. Jangan buat gitu. Jaga diri kita masing-masing supaya semoga Allah Ta'ala beri selamat kita di sana, tak jatuh dalam diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kata kang ke ni? Kang ke? Ada kang ke?
Ada komen kata kang lagu mana weh? Lekat ada terlekat ni. Kena nak shake sikit. Ada kata kang ni. Kang dak weh. Ada kata maikang kat mana weh? Ada kata kang, ada kata maikang kat mana ni? Kemungkinan lah ada sikit sebanyak kita duduk rumah ni kita pakai wifi dah, tak ada kata pakai nek itu dah. Ada kata kang, ada kata maikang, tak tahulah kat mana tu. Tu nak bayar atau lebih kurang lah kita ngaji malam ni supaya kita betulkan keadaan. Bagi kita orang lelaki tu pun sama lah, bukan makna kita dengar lah ni, tu mau dengar weh, mau dengar aku duduk gerai lama dah, mau mata lama sama yo, kita orang atas pun sama-sama yo. Sekiranya kalau kita tak setara mana dengan isteri kita rumah, kita juga terhujung dalam dengan aku, sama-sama terhujung yo. Sama-sama terhujung yo. Kita wanita tu baik daripada rumah tak dapat izin ni daripada suami kita, tiaklah kau dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat. Minta izin lah ni, orang tak minta izin lah ni. Kata pindah pergi budak orang tino lah ni. Tua tu lelaki ada rumah tak royak sepatah. Royak lah. Royak pelik lah mana lu royak. Kena minta kamrong tu kan. Tak ada minta kamrong. Baik nak pergi tubik bandar star, nak tubik kedas tanya tu yo. Baik nak pergi makan puluk star. Apa pelik royak gitu. Baik kata pergi bakar lega-lega ke jangan bakar ketak-ketak tu lah apa pasal. Tak? Royak lah ni, tak royak perak-perak lagi. Tubik ada rumah hingga siapa habis kelik nak makan nasi tengah hari tak ada rumah. Musuh dengan kawan anak. Oi, mana mak-mum? Tahu ada nampak akacuk jangak boleh cuk ni pas mana? Perak dah lagi. Kata minor dah. Lepas tu dan ni kalau lah ada lelaki tak ada rumah, tu telefon ada bayar duk anak ni. Dia mau royak puluk hari ni, bayar kena pergi ni hari ni lah anak ni. Bayar ada rumah ni minta izin ni. Bayar tu pergi ada apa tu dapat izin ni. Ni kata-kata pindah pergi tak royak apa sepatah. Orang mana wanita yang keluar daripada rumah tak dapat izin daripada suami dia, tiak lakoh, tiak gapo duk dalam laknat hokmu. Hingga mana? Hatta tarji'a, hingga dia kelik tu. Minta izin, pelik gapo minta izin, royak sepatah. Malaikat bagi hak kerja kita kena tubik hari-hari tu pada sekali ya orang panggil, minta izin sekali. Kita kena hantar anak sekolah pagi, kena gimbik petang, ataupun kita orang kerja dah, kita orang kerja makan gaji pagi ki petang kelik nak hari kena duk tubik. Tu tak ayahlah, ulama kata minta izin sekali cukup, orang panggil izin am. Tu mada dengan sekali. Contoh kita duk tubik pagi-pagi pergi hantar anak sekolah kena pergi hantar anak sekolah pagi ni. Mada dengan tu, esok pergi tak payah dah. Tapi kalau kita nak lekok pergi lain pada tu kena royak awal-awal lepas dah hantar anak sekolah tadi akan nak pergi kedah ludah ni, tu kena royak. Jangan memudah-mudahkan, jangan memudah weh. Ni kita duk tengok azab kes ni dah ni, kes mudah-mudah, kes rasa tak ada hal habis aku tak royak pun tak apa, tak leh kena royak. Habuai nak beri tak saya beri tu kerja dia. Gitu kita tahu. Habis kita tak royak pun tak apa. Dia beri semata. Kita tahu mana. Minta dulu. Kita kata kan hari ni arung tak saya beri. Gitu. Minta mesti kena royak semua biar tahu. Khabar hakmu. Tu tak kira hak lari lagi, hak lari pun jenuh lah ni. Allah, hak lari daripada tok laki silap, tok laki tak beli barang hak dia nak, ataupun tok laki tak turut hak dia minta gapo-gapo benda, lari terus kulit rumah. Ingat nak royak pesan sini, wanita hak bersama dengan kita malam ni dalam 400 orang ni, mana-mana perempuan yang lari daripada suami dia kelik duduk rumah mak dia ataupun mak tok dia sekalipun, semua amalan dia buat celah-celah tu Allah Ta'ala tolak semua, semaya Tuhan tak terima. Hak mana lari daripada tok laki dengan tak ada diuzur oleh syarak lah, hak tak uzur oleh syarak, lari hak barang tak sepatut,
Kalau tok laki nak takir, tu kena lari, yang buat sterik pula. Mai tok laki duk mabuk pening sokmo, mata merah sokmo, silap sikit nak takir, silap sikit nak sepak, tu kena lari dek. Jangan buat sterik jadi posodek pula. Tengok benda-benda. Sekiranya kalulah barang tak lah mana, silap lah kita minta baru ni raya-raya baru ni kata nak beli tali tekau. Duk nak tali tekau. Habis tak ada lah ni Covid pula kerja pun tak boleh Malaysia pun tak boleh masuk. Tak ada duit ada sikit sebanyak tu jadi nak pakai cuang Covid ni lah duit kerja pun tak ada. Nanti kita buat apa-apa ni mecok lari terus. Buku abang dia tak beli tali tekau. Hak wesen ni ada ayat kata Allah tak terima ibadat semaya. Ni. Abang tanya ni aman mia mai kerencai sami lei. Hukum baik naik ayah mai tengok apa tak ni ya? Kalau dia mengatakan menyakitkan hati, Allah Ta'ala balakan dia ataupun Allah laknat orang biasa ni mulut dia tu dosa besar weh. Dengarlah orang Tino, dengarlah. Kalau kita berasa tak tahan, tak boleh nak duduk, tak boleh nak gapo kok, kira cara kata tak boleh duduk dah weh, pasal berat ni. Dia royak zaman Rasulullah ada seorang wanita pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pak dara aku mari nak kira aku dengan sepupu aku. Orang Tino ni, wanita ni. Dia mari cerita pada Rasulullah, pak dara aku mari nak minta aku nikah dengan sepupu aku. Maka aku nak tahu apa kata hak suami atas isteri. Nabi pun cerita begitu Nabi cerita. Kalau tok lelaki mu tidur, mu kena masuk tidur awal-awal, kena jaga. Jangan kalau mu masuk tidur sore, kalau tok laki mu makan, mu kena hidai wasiat, mu kena bersama hak mu tok laki kamu, jangan tok laki mu makan sore. Ni Rasulullah duk cerita. Sekiranya ni hak khesuk. Kalulah suami kamu tu berdarah, menanah, ambil jok kepala, suk sampai kaki, kamu tak bakal ada ticu, tak bakal ada kain, kamu lesak dengan lidah kamu daripada kepala hingga kaki, siapa cuci, siapa kelicing darah dan nanah tu, belum lagi tunai hak, belum sempurna lagi. Itulah wanita kata kalau itu ya Rasulullah, amba tak sanggup, amba takut derhaka pada suami, sanggup tak berlaki sampai mati. Wanita tu takut tak sempurna, takut tak sempurna. Allah, ni dengarlah orang Tino weh. Pasal kita saya duk sebut ni, duk royak berat-berat. Pasal duk dengar kan ni faraitu aqsara ahlihan nisa. Ramanya orang Tino dalam dengan kau. Pasal apa ni? Dengar benda-benda begini. Main mulut, kata huduh-huduh, nyenye, menganjing, pelekeh. Atau laki buat gapo-gapo tu ya pelekeh main. Secara tu kena molek batu mudah-mudah dia panggil nama, panggil jadi gendah-gendah. Ni masuk dalam kata menyakitkan hati suami. Samalah orang jatuh tu pun. Kita orang jadi suami pun supalah, kita pun ada perkara hak kita kena rapi cok juga. Ada orang mau tanya kalau suami mai rapi cok atau paraya le hukum baik menai. Ya tak mai rapi cok ni tengok sekiranya kalulah isteri saat ni tu deraka kepada dia, suami tak rapi cok boleh. Dalam hukum lah. Bini tu mula tak ikut tok laki atas semaya, taklah masuk waktu ni. Dia tak semaya. Maka ini masuklah kata isteri yang deraka. Bila isteri deraka, suami tak wajib wi nafkah. Tak wajib wi tempat di apa ni pakaian, tak wajib. Tak nak pecak pun tak apa. Wi duduk rumah situ, tak apa, makan minum ikut dia situ. Boleh. Kalau kiranya isteri dia ni isteri yang salihah, isteri yang baik, semaya, cukup, taat, comel, jagakan amal ibadat, jaga suami tak ada deraka sikit pun, tiba-tiba suami saat ni tak rapi cop, tak kerja, tak beri duit, tak beri makan, beri tu pun tak cukup. Ini masuk dalam kata suami yang deraka kepada Allah. Ya tak ada istilah suami deraka kepada isteri, tak ada. Ya ada istilah isteri deraka suami. Adapun suami deraka pada isteri, tak ada istilah. Orang panggil suami deraka kepada Allah. Kerana Allah suruh, Tuhan suruh mu kena jaga isteri kamu.
Jaga makan, jaga minum, jaga tempat duduk, pakaian dia, jagakan akhlak, didik agama dia, waktu dia semaya, semua wajib atas suami. Tiba-tiba suami tak jaga, suami tak ambil tanggungjawab, maka suami yang tak tanggungjawab tu, Allah tak terima ibadat semaya dia walaupun sejeka naik di kepala. Makna Tuhan tak terima maya. Jaga molek weh orang jadi tok lelaki. Jaga molek, jangan kita serenok sangat. Jangan kita tak disedak sangat bunyi hok orang tino terderak. Kamu dengar tu, ustaz ada ayat tu. Ni hok dia kita pula. Dia kita tanggungjawab banyak karo hak Allah Taala kata ku anfusakum wa ahlikum naran. Mujagalah diri kamu dan anak isteri kamu api duk tunggu. Api. Jaga bukan sekadar kita dak. Kita jaga waktu, jaga ibadat, jaga kerja, makan, minum, pakaian. Isteri dan anak kita balas mana kita jaga kita. Makan, minum, pakaian, tempat duduk, semaya, beg apa, ilmu agama, tanggungjawab wajib, semua wajib tanggungjawab atas kita. Tiba-tiba kita lepas, untukku saja dia, aku maya dah. Aku ngaji dah. Ini dah ikut je situ. Esok hari temu kan. Bini kita akan dakwa di hadapan Allah. Ya Allah, tu suamiku tu. Tu suamiku tu atas titi tu nampak berdecung atas titi sirak tu. Aku masuk neraka hari ni dengan sebab suami tak usah ajar agama. Aku masuk neraka hari ni dengan sebab suami tak usah tegur pun aku tak kelubung waktu ku hidup di dunia dulu. Suami itu akan kait oleh anak bini dia turun juga dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Samalah. Sama-sama jaga. Sama-sama jaga, sama-sama beringat. Sama-sama kan kita jagakanlah masing-masing. Sama-sama. Habislah lebih kurang malam ni kita baca hadis Nabi SAW tentang dengan penghuni ataupun majoriti penghuni syurga dan penghuni neraka Allah kebanyakan, supaya kita boleh jaga atas diri kita masing-masing, atas keluarga kita dan sahabat andai, jiran tetangga ataupun saudara mara kita. Boleh kalah kita royakkan maklumat yang kita dengar malam ni supaya boleh baiki kita utamakan diri kita dan anak isteri kita, saudara-saudara kita, sahabat handai, jiran tetangga, pakak-pakak royak, pakak-pakak menyampaikan supaya boleh baiki. Hak mana hak tak comel lagi, baiki dah, baiki wi comel. Hak comel dah bukan sekadar ni wi comel lagi. Macam-macam ni ada tanya-tanya soalan dah. Abang ni ada seorang abang kita mari tanya ni, abang dia bakal nama Fiq Taubatan Nasuha. Dia tanya apa lah mana isteri dia ni kerah mana, kerah gelajak setara mana tu, tak tahu nak buat lah mana dah. Dia kata niไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่ได้ผลtak ada ulih tak ada dia kan nak buat kan dia gini keadaan dia gini, tiap-tiap kali apa yang berlaku kemalangan atas kita, ya kita kena cek diri kita dulu. Apa sajalah, apa saja yang berlaku atas diri kita hak tak setuju dengan nafsu kita, kita cek diri kita, hak tu utama kali. Cek aku salah gapo dengan Tuhan hari ni, aku berdosa dengan Allah gapo tak marah dulu aku ada deraka kepada Allah, kena cek dulu. Ada lagi hak aku tak taubat dosa dulu kalau ni. Ini ulama ajar, bila lah berlaku salah satu perkara-perkara yang tak kena dengan hati kita, ini salah satu bini tak ikut kita, bini kerah dengan kita. Cek diri kita dulu, aku dosa apa dengan Tuhan tak taubat lagi. Cuba cek diri kita, jangan dia nampak bini saja, jangan dia nampak orang lain saja, kena nampak diri kita dulu. Ni ulama besar. Tiap-tiap apalah, ya apa saja, bila pak kena atas kita uji bala, cek diri kita dulu, kita salah apa dengan Allah. Bila ingat, taubat cepat-cepat, istighfar cepat-cepat. Moga-moga dengan sebab kita istighfar, taubat, Allah membaikilah keadaan yang tak kena dengan hati kita. Begitulah weh, abang hak nama Taubatan Nasuha ni, cek situ dulu. Bolehlah kata kita comel dah, dok taubat dah, jaga waktu dah, mulai belakang dah. Kena cek pula makan ni yang isteri kita makan, hak panggil hasil masuk dalam rumah tangga kita. Duit usaha kita hak masuk dalam rumah, masuk dalam tangga, usaha betul ke tak dengan hukum Allah.
Usaha betul ke tak dengan hukum Tuhan, kita panggil halal ke tak. Duit hok masuk dalam rumah tangga kita, hok nak jadi makan ni tu, nak jadi makan, nak jadi pakai, nak jadi tempat duduk tu, halal ke tak harta pencarian itu. Kalau lah halal, cari pula dah hok lain lagi. Ya ada. Kadang-kadang dengan benda-benda gini ya menyebabkan jadi punah. Molek lah kita molek dah, tapi kerja tak nak betul sikit, kerja dia tak nak berkat sikit, itulah menyebabkan rumah tangga kita tak ada barakah. Salah satu rumah tangga tak ada barakah, isteri tak ikut kita, isteri kerah dengan kita. Ini masuk dalam salah satu perkara yang tidak dapat keberkatan dalam rumah tangga. Habis sini jadi kita mohon maaf lah hak mana yang tanya soal dulu-dulu ni, kita tak ada nak baca dah. Tak ada nak baca pasal apa dia mau royak kang kita pun hundur klik. Bila hundur klik masuk sekali lagi demo hak soal hak lepas-lepas hari ni tak ai dah. Pandai dia duk tegar atau kang ni. Orang tegar atau kang banyak ni. Jadi situlah deh sekadar ni lah dulu malam ni. InsyaAllah kita berjumpa pula kalau Allah Ta'ala beri izin malam esok hari. Kita jumpa pula. Lepas tu berasa muak dah giwe duk dengan anak-anak malam barang begini sama. InsyaAllah lah kalau lah dia merasa nak tukar dia ustaz weh. Duk dengan hadis tak mau rasa nak ngaji fiqh kata. Ataupun nak ngaji secara usul kata, nak pegang kata bab akidah, bab pegang boleh. Kita kongsi dan kita syur mari. Kalulah ada kemudahan kita baca kitab. Baca kitab. Usul secara rendah-rendah, secara mudah-mudah faham. Kitab bab akidah, bab pegang ni. Bab tauhid lah kita panggil. Bab tauhid mudah-mudah dengan secara ibtidai rendah-rendah, pasal kapur-kapur mudah-mudah. Kita nak ngaji takluk tu takluk ni tak dedah dengan kita nak ngaji hak mula-mula wujud apa arti wujud gapo dia ada siapa dia lah gumano gitu pakai cukup kan kita ngaji baca hadis ni di malam ni masuk 10 hadis dah kita ngaji malam ni lebih-lebih kurang kadang-kadang ada setengah-setengah atau mati dosa syurga neraka azab semata ni. Masa nak dengar bab lain kata contohnya kita duk sebut, kita baca hadis pun kita duk sebut juga orang lain dah, sebut kisah, sebut sirah, ada pengajaran. Tengok ada deh sekiranya insya-Allah lah ketemu pula malam esok ataupun ada gapo-gapo demo nak show nak tambah untuk tambah lagi. Kita berasa nak buat gini satu benda lagi, berasa nak cun babo-babo lain, kita mari sewana, mari tukar ilmu dengan secara online lah. Babo lain duduk di rumah, kita duduk rumah tapi buat dengan secara pakai pasal masa program ataupun app. Satu app ni boleh kita kecek dengan secara langsung supaya kita kecek mengikut bagaimana keadaan sekarang, gapo yang berlaku, gapo kita memerlukan untuk kita kongsikan ilmu-ilmu dengan guru-guru yang lain. Kata sekalulah ada kemudahan tengoklah kita pun tak reti juga secara nak guna alat-alat moden ni. Tak reti juga secara nak guna alat-alat moden sekarang ni, ya kena guna juga canggih ni. Nak guna gitu, guna gini tak. Kena pakai app tu. Ini kita duk ngaji. Duk ngaji cara nak guna alat moden supaya walaupun kita demo duk rumah demo, kita duk rumah kita boleh tarik babo lain mari masuk dalam live kita ni supaya kita boleh dengar babo lain kata. Kongsikan ilmu sepatah dua. Sama tara kita duk ngaji hadis dah 10 hadis ni, kita kongsi dengan babo lain kata, lepas tu duk 2 atau 3 malam kita ngaji dengan secara hadis pula. Gitu cara-cara. Nampak ke mana weh? Saudara-saudari kita hok bersama dengan kita malam nampak lagu mana, nampak syomel ke dak buat gitu. Tengoklah. Doa supaya dapat kemudahan supaya dapat kemudahan kita boleh menambah ataupun meningkatkan lagi page kita ini. Hok mana tak ada follow lagi page ni, pakat follow lah. Kalau bahasa Sia panggil kod tukcai. Kod tukcai, lepas tu kod keding. Biar kita live ni dia naik ada ceng teran kata orang duk live ni. Ataupun buat istilah bahasa Malaysia mana tak follow lagi, tolonglah tekan follow, barulah bila kita ada live dia naik kata sekarang dah live dah. Mana yang bersama dengan kita malam ni, pakak share. Terima kasih banyak-banyak mana share bersama dengan kita ni. Atau hak mana hak tak follow lagi, hak mana tak tekan tukcai lagi, pakak tekan tukcai. Moga-moga bila ada live, bila ada kita buat pengajian, nemo boleh tahu kata kita ada ngajar ni.
ataupun ada gapo-gapo hak perlukan kita beri maklumat kepada sedang penonton yang bersama dengan kita sini ni. Alhamdulillah. Lepas tu mana-mana komen yang ambo tak ada nak baca hak lepas-lepas mari nu, memohon maaf banyak-banyak kerana tertekan tubik sat ni deh. Tekan tubik sat ni. Tekan tubik jadi nak undur klik oleh lah. Ayah main. Abang ni kata ayah main sajalah mengajar. Jadi hak ni kata. Usul kodi ke apa macam ni, insya-Allah kita ada peluang, ada masa, ada kesempatan kita baca ya rian tuan. Molek ustaz ngaji sok mo. Molek dah ada raya atas salaf kap tauhid atiklah wica ko hendu yang molek tak apa, kita nak baca komen dengan secara online dah. Moga-moga hak mana hak kita nampak, hak kita show, hak demo show sini kita boleh kongsikan, boleh guna-guna deh. Ada royak laute babo yang ngai kodai seni apa sini. Besing laute ni sedap ni. Ikut kita, kalau kita malah ada apa-apa dah. Gini rasa malah gini tak ada apa. Laute ni. Laute ni sedap ni. Ni tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga-tiga macam ni. Ni nak tiga. Nak cukup dah. Alhamdulillah, ustaz live ke naik bang wela naik. Baru masuk mungkin ni nak malai lepas pada isya. Kalau awal sikit ukur 8.30, kalau selewat-lewat ukur 8.45. Malam ni lewat sikit pasal ada majepuk mai hajat dekat-dekat pukul 9 kita mula saat ni deh. Abai wirda tu. Soal maka abang ni tolong follow paulah tiap-tiap kita buat live dia akan naik cang terang deh. Babo baca hadis dulu. Ya tak. Baca hadis dulu. Aku sedap hadis ni. Abang ni kata baca hadis dulu. Abang apa ni? Abang sederhana hidup. Ya sederhana honggo. Biasalah sederhana ni makna tak lebih, tak tinggi sangat, tak rendah sangat, sederhana. Nomon. Ya kata baca hadis dulu. Gaduh nak pergi kana habis hadis dulu. Abang siapa ni Kak Siti Azimah ni. Terima kasih ustaz. Sama-sama weh, sama-sama. Kok titam lewat sama terima kasih banyak-banyak. Tu cai. Tang sambut jadi mama. Alhamdulillah Abang Ishaq ite ni. Kekasih kita ni Abang Ishaq ni. Alhamdulillah yang mana bersama dengan malam ni, bersama dengan kita hingga sampai sejam lebih ni dah. Kita akhirilah malam ni. Sekat ni dulu. Memohon maaf segala salah silap, semua kebaikan, semua comel molek itu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua cacat celah, cedera, kekurangan itu kelemahan daripada ambo sendiri dan semata-mata. Jadi terima kasih segala perhatian, memohon maaf segala salah silap. Akhirilah dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-arifina billah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang mengenalimu ya Allah. Wa ja'alna al-mu'minin, dan jadilah kami di kalangan hambamu yang beriman kepadamu ya Allah. Allahumma barik ilma ya Allah, berkatilah ilmu kami ya Allah. Allahumma zidna uluman nafi'ah ya Allah. Nambahilah ilmu yang manfaat, ilmu yang baik untuk kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalam la ilaha illallah. Ya Allah, akhirilah kalam-kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma rfa'anna al-bala. Ya Allah, angkatlah daripada kami bala-balamu ya Allah. Wal waba, dan wabak corona ya Allah, angkatlah daripada kami. Sedang berabak, sedang berata, serata-rata tempat yang menyebabkan kami sini susah kerja, susah nak makan, menyebabkan anak-anak kami tak ada tempat mengaji pun susah ya Allah. Angkatlah daripada kami wabak-wabakmu ya Allah. Angkatlah daripada kami corona ya Allah. Kami susah ni, tak ada nak buat kerja ni, duit pun tak ada dah ya Allah. Susah dalam hidup, perjalanan pun sepik, tersekat, lockdown dah pula ya Allah. Angkatlah daripada kami, kamu yang maha kuasa ya Allah. Allahumma rfa'anna al-bala Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal riba ya Allah. Angkatlah daripada kami dosa-dosa riba ya Allah.
wal fahsya waz zina, angkatlah daripada kami ya Allah segala urusan ataupun kerja-kerja jahat, kerja fahsya, kerja-kerja cemar, kerja-kerja zina ya Allah. Wahfazna ya Allah, memeliharalah kami ya Allah, jagakanlah kami ya Allah, peliharakanlah kami ya Allah. Wahfazna ya Allah, wahfazna ya Allah, anta khairul hafizin. Engkaulah sebaik-baik pemelihara ya Allah, engkaulah sebaik-baik pemelihara ya Allah, engkaulah sebaik-baik pemelihara ya Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabal akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kamu memalingkan hati kami setelah daripada kamu hidayah kepada kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang memberi kepada kami ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang menghidayah kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.